أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. Orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab demi azab disebabkan mereka selalu melakukan kerosakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan kepada setiap umat seorang saksi atas mereka daripada golongan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang yang berserah diri. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalkan dengan kuat, kembali menjadi cerai-berai. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat tipu daya di antaramu.
disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai jumlahnya daripada golongan yang lain. Allah hanya mengujimu dalam hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikanmu satu umat sahaja, tetapi Dia menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW itu. Perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah SWT. La tus'alunna as-su'al, pertanyaan ialah keinginan untuk mengetahui atau sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan, termasuk keinginan terhadap harta atau sesuatu yang boleh mendapatkan harta, dan keinginan pengetahuan tersebut berupa jawapan dengan lisan. Sedangkan tangan ialah pengganti dari lisan, baik dengan tulisan maupun dengan isyarat. Adapun keinginan terhadap harta, maka jawapannya dengan tangan dan lisan sebagai penggantinya, baik berupa janji atau penolakan, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 10. Bahaya dan keburukan merupakan buah dan puncak daripada kesesatan, sebagaimana rahmat dan kemenangan merupakan buah dan puncak daripada petunjuk. Oleh itu, masing-masing dihadapkan dengan lawannya. Demikian pula dengan sebab yang mengarah kepadanya. Maka petunjuk dihadapkan dengan kesesatan, sebagaimana firman-Nya, dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan kamu satu umat sahaja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu telah kerjakan. Surah An-Nahl 16:93. Dan firman-Nya, jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Surah An-Nahl 16:37. Dan masih banyak lagi ayat yang serupa itu. Kadang-kadang kesesatan dan seksa juga dijadikan lawan daripada petunjuk, sebagaimana firman-Nya, Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah Taha 21-23. Demikianlah Allah menjadikan kesesatan dan kesesaraan sebagai lawan daripada petunjuk. Mungkin Allah menghimpun antara petunjuk dan kemenangan, petunjuk dan rahmat, sebagaimana Allah menghimpun antara kesesatan dan kesesaraan, kesesatan dan siksa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Surah Al-Qamar 54-47. Kesesatan pada ayat di atas adalah lawan daripada petunjuk, dan siksa merupakan lawan daripada rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Taha 21-24. Maksudnya orang yang selamat daripada fitnah syubhat dan syahwat, maka akan diberikan untuknya himpunan petunjuk dan rahmat, serta petunjuk dan kemenangan. Lalu Allah menghimpunkan untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah daripadanya berupa petunjuk, rahmat dan selawat atas mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itulah yang memperoleh
keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah 2157. Dengan petunjuk mereka terbebas daripada kesesatan, dengan rahmat mereka selamat daripada kesengsaraan dan azab, dan dengan selawat mereka mendapatkan kedudukan yang mulia. Sedangkan orang-orang yang sesat, mereka akan mendapatkan lawan daripada ketiga-tiga perkara tersebut. Sesat daripada jalan kebahagiaan, terjerumus ke dalam kepedihan dan azab, serta kehinaan dan laknat. Dan kerana kadar rahmat kasih sayang Allah yang diterima seseorang bergantung pada kadar hidayahnya, maka orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling banyak menerima rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fath 48:29. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, maka kedua-dua matanya merah, suaranya lantang dan semangatnya berkobar-kobar sebagaikan panglima perang yang sedang memberikan arahan kepada bala tenteranya. Baginda bersabda, hendaklah kamu selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus sementara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Kemudian baginda bersabda, aku lebih utama bagi tiap-tiap muslim daripada dirinya sendiri. Oleh itu, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah miliki keluarganya. Sedangkan siapa yang mati dengan meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggungjawabku. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi beberapa keterangan. Sebaik-baik perkara yang menjadi kesibukan seseorang ialah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jaminan sosial wajib diberikan kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah, dan para pemimpin kaum muslimin menggantikan Rasulullah dalam memperhatikan kesejahteraan mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu selalu menggunakan habatus sauda, kerana di dalamnya terdapat kesembuhan bagi segala penyakit kecuali al-syam, sedangkan al-syam adalah kematian. Hadis riwayat Bukhari. Khasiat habatus sauda. Habatus sauda, biji jintan hitam, ialah shuniz dalam bahasa Parsi, atau disebut juga qamun Hindi. Habatus sauda memiliki banyak manfaat, dan sabdanya kesembuhan bagi segala penyakit, seperti firman-Nya yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Surah Al-Ahqaf 46:25. Maksudnya segala sesuatu yang menerima kehancurannya, iaitu berguna daripada segala penyakit yang dingin, dan berguna pula dalam menyembuhkan pelbagai penyakit panas lagi kering, namun secara sepintas lalu. Biji hitam ini memiliki sifat yang panas dan kering pada tahap ketiga, berkhasiat untuk menghilangkan angin di perut, mengeluarkan cacing, ubat untuk kusta, malaria, membuka penyumbatan dan mengeringkan kelembapan di perut, melancarkan air kencing dan haid. Lemaknya untuk menangkal sengatan ular berbisa, mengubati sesama dan sesak nafas, dapat untuk berkumur dan mengubati sakit gigi. Sadaqallahul azim.